Pemusnahan China sendiri, 7 tahun dibina. 7 struktur gergasi lautan dan 15 pelantar tinjauan bernilai Rm15 bilion telah lenyap dalam masa 48 jam sahaja. Dunia terkejut. Malaysia telah berjaya membuat China berundur. Namun, kejutan yang sebenar terletak pada fakta lain. Laksamana Muda Tentera Laut China sendiri yang telah mengesyorkan pengunduran. Kami akan mendedahkan peristiwa dramatik 48 jam itu sekarang. Sebelum bermula, sila langgan saluran ini dan tekan butang suka, serta tinggalkan komen hidup Malaysia untuk menyokong negara kita. 3 hari lalu, subuh, satu peristiwa yang belum pernah terjadi berlaku di tengah-tengah perairan zon ekonomi eksklusif Z, Malaysia. Kesemua 7 struktur terapung besar dan 15 pelantar tinjauan laut yang dibina China selama 7 tahun telah dibersihkan sepenuhnya dalam masa 48 jam. Rm15 bilion adalah wang yang telah dilaburkan oleh China di laut ini. Wang itu hilang sekelip mata. Lebih mengejutkan, pemandangan itu disiarkan secara langsung ke 47 negara. Di hadapan media utama luar negara, termasuk CCTV dan saluran antarabangsa, kapal tunda China kelihatan menyeret struktur gergasi mereka ke arah barat, hilang dari pandangan. Ini adalah detik bersejarah, kata seorang penyampai berita asing. China telah mengalah kepada Malaysia di Laut Cina Selatan. Apa sebenarnya yang berlaku dalam 48 jam itu? Bagaimana Malaysia berjaya membuat negara yang 18 kali ganda lebih besar darinya berundur? Nama saya Laksamana Jenderal Zhao Huiming. Saya berkhidmat selama 32 tahun dalam Tentera Pembebasan Rakyat dan kini merupakan penganalisis kanan di Institut Strategi Laut di Shanghai. Saya pernah mengetuai operasi di Laut Cina Selatan dan terlibat dalam merangka strategi maritim Asia Tenggara. Itulah sebabnya saya yakin untuk mengatakan apa yang boleh dilakukan oleh Malaysia terhadap China. Sejujurnya, saya memandang rendah kepada Malaysia. Jumlah kapal tentera laut Diraja Malaysia, TLDM, hanya 160 buah, kurang daripada separuh kekuatan armada timur kami, keluaran dalam negara kasar. KDNK, mereka hanya sebahagian kecil, 1,8 daripada kami. Ketergantungan ekonomi mereka terhadap China adalah 25%. Pengiraan adalah terlalu jelas. Malaysia tidak mempunyai kat kuat untuk menentang kami. Mereka pasti terpaksa duduk di meja rundingan. Begitulah yang saya percayai. Namun, 48 jam itu menggegarkan keseluruhan 32 tahun kerjaya tentera saya. Sekarang, saya akan menceritakan apa yang saya saksikan sendiri. Ini adalah rekaman 48 jam yang menyaksikan seorang laksamana tentera laut Cina mula-mula menaruh hormat kepada Malaysia. 10 hari sebelum itu, Selasa, Dewan Besar Institut Strategi Laut di Shanghai. Saya memandang skrin besar yang menampakkan gambar satelit. Bahagian tengah laut itu diperbesar dan 7 titik kelihatan jelas. Itu adalah struktur yang kami bina. Struktur gergasi 1, yang pertama dibina pada 2018, setinggi 71 meter, menyamai bangunan 20 tingkat. Struktur gergasi 2, dibina tahun lalu, berdiameter 70 meter, separuh saiz padang bola, kemudahan pengurusan, platform pendaratan helikopter, 4 struktur sokongan, dan 15 pelantar tinjauan laut. Semuanya dibina satu persatu selama 7 tahun. Laksamana, kami akan mulakan taklimat. Naib Pengerusi Fan Wei Guo mengambil alat kawalan jauh. Di meja mesyuarat terdapat 11 orang, termasuk Jenderal Cheng Jianjun, penasihat Kementerian Pertahanan, dan pengarah Wang Meilin dari Biro Asia Pasifik Kementerian Luar. Ini adalah situasi semasa di Laut Cina Selatan. Skrin berubah, garisan putus-putus merah mengelilingi struktur. Malaysia sekali lagi membantah. Mereka menuntut penarikan struktur dan kali ini, resolusi telah diluluskan di parlimen mereka. Tawa kecil kedengaran di sana-sini. Bantahan lagi, kata Jenderal Cheng menyilangkan tangan. Sejak 2018, sudah berapa kali, hanya tahu membantah. Saya mengangguk. Benar, ketika kami meletakkan struktur gergasi 1, Malaysia membantah. Kenyataan Kementerian Luar, kecaman parlimen, liputan media.
Tetapi itu sahaja, tiada tindakan sebenar. Korak ini berulang selama 7 tahun. Kami membina, mereka membantah, kami abaikan, dan mereka akhirnya senyap. Kali ini pun sama, kata saya sambil berdiri. Saya berjalan ke hadapan skrin, mengambil penunjuk laser. Mari kita lihat dahulu kekuatan TLDM Malaysia. Klik. Graf perbandingan kekuatan tentara laut muncul. Jumlah kapal, China, keseluruhan 780. Armada Timur sahaja 280. Malaysia, TLDM, 160. Jelas sekali angka itu. Kapal frigat utama, kami 8, Malaysia 3. Walaupun nampak serupa, kami terus membina, manakala Malaysia mengambil masa lebih 10 tahun untuk menambah 3 lagi kerana isu belanjawan. Jenderal Cheng mengangguk. Kapal selam, kami 79, termasuk nuklear, Malaysia 2. Kami sahaja yang memiliki kapal selam nuklear. Suasana di bilik mesyuarat menjadi santai, angka tidak menipu. Dilihat dari KDNK, lebih jelas lagi. Slide seterusnya, China 18 triliun, Malaysia, 0,4 triliun, kira-kira 400 billion USD. Perbezaan 10 hingga 11 kali ganda. Mengapa kita katakan 18 kali ganda? Tanya seorang penyelidik muda. Perbelanjaan ketenteraan. Belanjawan pertahanan kami, 290 bilion. Malaysia, 4 bilion. Lebih 6 kali ganda perbezaan. Tambahan pula, kami ada senjata nuklear. Saya meletakkan penunjuk. Kesimpulannya mudah. Malaysia tidak boleh bertempur secara berdepan dengan kita. Mustahil secara fizikal. Pengarah Wang Meilin mengangkat tangan. Selain kekuatan tentera, bagaimana pula dengan ekonomi? Kemungkinan Malaysia mengambil tindakan balas, soalan yang bagus. Itu kuncinya. Klik. Graf ketergantungan ekspor Malaysia ke China muncul. 25% ekspor Malaysia ke China. Kita adalah rakan dagangan terbesar mereka. Minyak sawit, getah, elektronik, mereka tidak boleh hidup tanpanya. Jadi, jika Malaysia bertindak keras, kita hanya perlu mengenakan sekatan import, seperti semasa isu sistem pertahanan peluru berpandu. Bilik mesyuarat senyap. Sistem pertahanan peluru berpandu. Ketika itu, pada 2016, kami mengenakan sekatan ekonomi ke atas Malaysia. Sekatan impor produk tertentu, sekatan pelancong, penutupan syarikat besar. Apa hasilnya? Ekonomi mereka terjejas. Apa yang Malaysia katakan ketika itu? Jenderal Cheng ketawa. Mereka senyap, menunggu kami menarik balik sekatan. Betul, kata saya tegas. Malaysia bergantung secara ekonomi kepada kita. Mereka juga inferior secara ketenteraan. Jadi, jawabannya satu. Semua mata memandang saya. Malaysia hanya akan membantah dan lama-kelamaan akan senyap. Sama seperti 7 tahun lalu, kita teruskan rancangan untuk membina 5 struktur tambahan, sehingga tahun depan, kita akan selesaikan 12 pangkalan dan menguasai seluruh laut Cina Selatan. Tepukan kedengaran. Saya kembali ke tempat duduk sambil berfikir, apa yang boleh dilakukan oleh Malaysia? Adakah mereka tidak sedar realiti? Tiba-tiba, pintu bilik mesyuarat dibuka, dan seorang setiausaha bergegas masuk. Laporan kecemasan. Semua mata beralih. Setiausaha itu tercungap-cungap. TLDM Malaysia telah menghantar skuadron kapal frigat utama ke Laut Cina Selatan. Bilik mesyuarat kecoh. Skuadron frigat? Apa maksudnya? Tanya Jenderal Cheng. Kapal diraja, KD Laksamana Tun, Abdul Jamil, KD Laksamana Mat Saleh, 3 kapal utama bersama 4 kapal pengiring, dan 2 kapal selam sedang bergerak ke Laut Cina Selatan. Saya mengecilkan mata. Skuadron frigat? Pura-pura saja. Saya melambaikan tangan. Sikap tunjuk kekuatan. Mereka akan pulang dalam 2 hari. Naib pengerusi, Van Wei Guo bertanya dengan berhati-hati. Tetapi, Laksamana, Kadi Laksamana Tun Abdul Jamil bukan kapal frigat terbaru dengan keupayaan Aegis. Misil balistik? Apa kaitan misil balistik dengan struktur di laut ini? Saya tersenyum sinis. Mereka datang hanya untuk pamer kekuatan, bukan untuk berbuat apa-apa. Bilik mesyuarat kembali tenang, saya yakin. Apa yang berubah jika Malaysia menghantar kapal perang? Mereka akan tetap bertekuk lutut di hadapan kad ekonomi.
seperti 7 tahun yang lalu. Tetapi, malam itu, saya tidak dapat tidur. Entah kenapa, sudut hati saya berasa gelisah. Adakah Malaysia benar-benar akan melakukan sesuatu? Kerisauan itu menjadi kenyataan dalam masa 36 jam. Keesokan harinya, pagi, kami berkumpul semula di bilik mesyuarat. Image satelit masa nyata dipaparkan di skrin. Perairan Malaysia, kawasan struktur kami, dan kapal-kapal Malaysia yang mengelilingi kawasan itu. Ini adalah kedudukan TLDM Malaysia semasa Naib Pengerusi FAN memulakan taklimat. 3 kapal frigat berada 15 batu nautika di timur struktur, dan 4 kapal pengiring meronda di perimeter luar. Mereka hanya bersiap sedia, tidak mendekati. Jenderal Cheng berkata sambil berpeluk tubuh. Lihat, pura-pura sahaja. Mereka tahu mereka tidak boleh berbuat apa-apa. Saya bersetuju. Kapal Malaysia tidak boleh berbuat apa-apa kepada struktur kami. Di bawah undang-undang antarabangsa, penggunaan kekerasan adalah mustahil. Jika ia menjadi konflik diplomatik, kami akan menang. Tetapi ada sesuatu yang aneh, kata seorang penyelidik muda sambil mengangkat tangan. Reaksi media Malaysia berbeza daripada sebelum ini. Berbeza bagaimana? Sebelum ini, kritikan sering tertumpu kepada kerajaan lemah, kenapa tidak bertindak. Tetapi kali ini, komen yang menyokong kerajaan, seperti sokong PM, teruskan hingga akhir, adalah majoriti. Tangkapan skrin portal Berita Malaysia dipaparkan. Tajuk: Respons kerajaan terhadap struktur laut Cina Selatan disokong 89%. Bahagian komen dipenuhi dengan butang suka berwarna merah. Tundukan Cina. Kali ini, kita berjuang hingga akhir. Sudah tiba masanya menggunakan kapal frigat yang dibina dengan wang rakyat kita dengan betul. 89%. Saya menggumam. Angka yang tinggi. Tetapi, apa yang boleh diubah oleh pendapat umum? Pendapat umum adalah pendapat umum. Kerajaan adalah kerajaan, kata pengarah Wang Meilin. Kerajaan Malaysia adalah realis. Mereka tidak akan berani berperang habis-habisan dengan kita kerana terpengaruh dengan sentimen. Saya setuju. Jenderal Cheng mengangguk. Apa yang boleh Malaysia lakukan? Mereka akan membantah sedikit lagi, kemudian senyap. Jika kita mengurangkan jumlah pelancong, mereka pasti akan memohon rundingan. Pada masa itu, saya berkata dengan penuh keyakinan, Tuan-tuan, janganlah kita terlalu menilai Malaysia. Mereka tidak mempunyai ikat kuat untuk menentang kita. Sama sekali tidak. Saya membentangkan jari. Pertama, kekuatan ketenteraan. Kita jauh lebih unggul. Kedua, ekonomi. Mereka bergantung kepada kita. Ketiga, pendapat antarabangsa. Ini adalah pertikaian dua negara. AS pun tidak akan campur tangan secara langsung. Keempat, duluan sejarah. Selama 7 tahun, mereka hanya membantah. Saya membuat kesimpulan dengan tegas. Malaysia pasti tidak akan bertindak keras. Ini adalah jaminan saya setelah 32 tahun dalam tentera. Tepukan kedengaran di bilik mesyuarat. Jenderal Cheng ketawa. Analisis Laksamana tepat. Apa yang Malaysia buat semasa isu peluru berpandu, mereka berundur sambil menangis apabila syarikat besar mereka diboikot. Kali ini pun sama, kita sekat pelancong dan larang konten mereka. Suasana menjadi ceria, semua orang kelihatan lega. Tiba-tiba, pintu dibuka lagi. Setiausaha masuk membawa tablet. Berita terkini kecemasan. Beliau menyambungkan tablet ke skrin. Video sidang media kecemasan Perdana Menteri Malaysia. PM berdiri di hadapan mikrofon. Bermula hari ini, kami mengisytiharkan zon pengawasan khas di Laut Cina Selatan. Bilik mesyuarat kecoh. Zon pengawasan khas? Apa maksudnya? Video bersambung. Negara kami akan melaksanakan langkah balas yang setimpal terhadap struktur haram di dalam zon pengawasan khas. Jika ada kapal yang menceroboh dalam jarak 500 meter dari struktur haram itu, Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM, dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, negara kami mungkin mengambil tindakan penguatkuasaan paksa. Apa? Jenderal Cheng melompat berdiri. Penguatkuasaan paksa? Kapal kita? Video bersambung. Langkah ini mematuhi undang-undang antarabangsa dan merupakan perlindungan sah terhadap hak maritim negara kami. Kami tidak akan tunduk kepada sebarang ugutan.
Mata PM memandang lurus ke kamera. Negara kami mungkin kecil, tetapi kecil tidak bermakna lemah. Kami adalah negara yang tidak akan berundur di hadapan ketidakadilan. Video tamat. Bilik mesyuarat membeku. Tiada sesiapa yang bersuara. Saya merasakan tangan saya menggigil. Langkah setimpal. Ini tidak dijangka. Naib pengerusi Van bersuara perlahan. Laksamana, adakah Malaysia akan benar-benar bertindak? Saya tidak dapat menjawab. Fikiran saya keliru. Mengapa Malaysia berbuat demikian? Sepatutnya isu ini selesai dengan pembalasan ekonomi. Mengapa sampai ke tahap ini? Jenderal Cheng menghentak meja. Pura-pura, adakah Anda fikir Malaysia benar-benar akan menyentuh kapal kita? Mereka tahu ia akan menjadi isu antarabangsa. Ya, pengarah Wang Meilin bersetuju. Hanya pengumuman. Mereka tidak akan berani. Jika kita balas, ekonomi Malaysia akan runtuh. Bukan, saya mengangguk. Betul, Malaysia tidak mungkin bertindak, pura-pura. Mesti pura-pura. Tetapi, kerisauan di hati saya membara. Dan kerisauan itu menjadi kenyataan 6 jam kemudian. Malam itu, pukul 8 malam. Panggilan kecemasan. Nasihat diperlukan dari Kementerian Pertahanan di Beijing. Saya terbang ke Beijing dengan penerbangan malam. Sepanjang 2 jam penerbangan, saya hanya memikirkan satu perkara. Malaysia tidak akan bertindak. Itu adalah gertakan. Hanya pengumuman yang keras. Mereka tidak akan berani. Jika kita membalas secara ekonomi, mereka akan segera memohon rundingan. Saya memejamkan mata. Jangan risau. Malaysia sentiasa begitu. Tengah malam. Kira-kira pukul 12. Saya tiba di bilik situasi bawah tanah Kementerian Pertahanan di Beijing. Sebaik sahaja pintu dibuka, ketegangan dapat dirasakan. 5 skrin besar memaparkan imej yang berbeza. Imej satelit, kamera pengawasan masa nyata, saluran berita antarabangsa, dan di skrin tengah, imej masa nyata Laut Cina Selatan. Saya berhenti melangkah. Saya tidak percaya apa yang saya lihat. Apa ini? Perkataan itu terkeluar dari mulut saya tanpa sengaja. Di skrin adalah kapal TLDM Malaysia. Tetapi bukan seperti yang saya jangkakan. KD Laksamana Tun Abdul Jamil, kapal pemusnah berkeupayaan Aegis Gergasi sepanjang 170 meter, berada di tengah skrin. Beriringan di sisinya, kapal frigat KD Laksamana Mat Saleh, diikuti 4 kapal pengiring di perimeter luar, dan skuadron itu bergerak perlahan-lahan ke arah struktur kami. Sedang menghampiri, lapor seorang pegawai bilik situasi. Jarak sekarang, 8 batu nautika. Anggaran masa ketibaan 40 menit. Apa? Jenderal Cheng menjerit. Dia juga berada di bilik situasi. Sejak bila mereka tiba, adakah Malaysia benar-benar mendekati? Ya, menghampiri pada kelajuan malar 12 knot. Saya merenung skrin. Pembohongan. Malaysia tidak akan datang. Tetapi skrin tidak menipu. Armada Malaysia tidak berhenti. 7 batu, 6 batu, 5 batu. Semakin dekat, kapal polis maritim kita. 3 kapal polis maritim berada di sekitar struktur. Kami telah menghantar amaran kepada armada Malaysia. Apa jawaban mereka? Tindakan balas dari pihak Malaysia. Tentera Laut Diraja Malaysia sedang melaksanakan hak yang sah. Demi keselamatan kapal polis maritim, kami menasihatkan untuk menukar haluan. Bilik situasi bergegar. Malaysia. Tentera Laut Malaysia memberitahu polis maritim Cina untuk beredar. Mustahil. Gumam Jenderal Cheng. Berani betul Malaysia. 4 batu, 3 batu. Armada Malaysia semakin dekat. Pada masa itu, skrin di sebelah memaparkan imej baharu. Kapal peronda besar Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, menghalang kapal polis maritim kami. Situasi tegang. Berapa lama mereka bertahan? Sudah 8 jam sekarang. 8 jam. Saya tidak percaya telinga saya. APMM Malaysia telah menghalang kami selama 8 jam? Ya. Mereka berkeras tidak mahu berundur. Kapal sokongan juga telah tiba, bergilir-gilir bertahan. Rasa seram sejuk menjalar di tulang belakang saya. Ini bukan sekadar bantahan. Malaysia benar-benar bertindak. Tiba-tiba, Van berbisik di sebelah saya. Laksamana, adakah Anda melihat media antarabangsa? Media antarabangsa?
Malaysia telah membenarkan 47 negara untuk membuat liputan di lokasi. Siaran langsung akan bermula esok. Jantung saya berdegup kencang. Siaran langsung. Ini bermakna situasi ini akan dipaparkan di hadapan mata seluruh dunia. Apapun pilihan yang kami buat, semuanya akan direkodkan. Ini adalah perancangan, kata Fan. Malaysia telah menyediakan perang opini antara bangsa dari awal. Mereka mau meletakkan kita dalam keadaan terdesak. Saya terdiam. Saya kembali melihat skrin. Armada Malaysia berhenti di jarak 1 batu nautika. Jarak yang membolehkan struktur kami dilihat dengan jelas. Dan mereka mula bersiap sedia di situ. Seolah-olah berkata, kami di sini, kami tidak akan berundur. Dalam 32 tahun kerja tentara saya telah melihat banyak situasi tegang di Laut Cina Selatan, di Selat Taiwan. Tetapi ini adalah kali pertama Malaysia, negara kecil itu, berdiri teguh menentang Cina tanpa berganjak walau seinci. Malam itu, saya duduk di kerusi di sudut bilik situasi, merenung skrin sehingga subuh. Armada Malaysia tidak bergerak. Kapal polis maritim kami tidak boleh berundur. Dalam ketegangan itu, saya mula berpikir, mungkinkah saya silap? Mungkinkah saya telah memandang rendah kepada Malaysia? Pukul 5 pagi, fajar menyingsing. Laporan baharu tiba di bilik situasi. Wartawan media utama luar negara, termasuk CCTV, telah menaiki kapal Malaysia. Siaran langsung akan bermula pukul 8 pagi. Saya memejamkan mata. 48 jam. Jam telah mula berdetik. Di hadapan seluruh dunia, kami terpaksa membuat pilihan, berdepan, atau berundur. Dan hasil pilihan itu berakhir dengan kehinaan bernilai RM15 bilion. 1 jam sebelum siaran langsung bermula, bilik situasi Kementerian Pertahanan di Beijing seperti medan perang. Orang ramai berlari ke sana-sini. Telepon berdering tanpa henti. Skrin memaparkan saluran berita dari pelbagai negara secara serentak. Saya berdiri memegang secawan kopi, tidak berganjak. Laksamana, panggilan dari Kementerian Luar. Fan menghulurkan telepon. Suara pengarah Wang Meilin kedengaran. Laksamana Zhao Hui, situasi menjadi lebih rumit. Malaysia telah memaklumkan kepada Amerika Syarikat bahwa mereka mungkin merujuk isu ini kepada Majlis Keselamatan PBB. PBB? Ya. Dan Jabatan Negara AS dilaporkan sedang menyediakan kenyataan ke arah menyokong Malaysia. Cawan kopi di tangan saya bergegar. AS campur tangan. Bukan itu sahaja, suara Wang Meilin bertambah rendah. Kementerian Luar Malaysia juga sedang bergerak. Terdapat maklumat bahwa mereka akan mengeluarkan kenyataan bersama dengan negara-negara ASEAN seperti Singapura dan Indonesia yang menyokong Malaysia. Saya meletakkan telepon. Berdiri terpinga-pinga, Malaysia disokong ASEAN. Tiba-tiba, skrin di bilik situasi memaparkan imej baharu. Siaran langsung bermula. Logo media antarabangsa memenuhi skrin. Seorang penyampai memegang mikrofon. Di belakangnya, kelihatan Laut Cina Selatan. Nampaknya ia disiarkan dari atas kapal TLDM Malaysia. Saya kini berada di atas kapal Diraja Laksamana Tun Abdul Jamil, kapal tentera laut Diraja Malaysia, kata penyampai. Di belakang saya, Anda boleh lihat struktur lautan yang dibina Cina. Kerajaan Malaysia mendakwa struktur ini haram. Kamera beralih ke struktur. Struktur gergasi 1. Struktur besi besar menjulang di atas laut. Kini, TLDM Malaysia dan Polis Maritim Cina sedang berdepan. Pertemuan ini telah berlangsung lebih 12 jam. Bilik situasi senyap. Semua orang merenung skrin. 12 jam. Malaysia tidak berundur selama 12 jam. Saya terpaksa mengakui buat kali pertama. Ini bukan gertakan. Malaysia serius. Di sebelah saya, General Cheng berkata, mereka boleh bertahan, tetapi apa yang mereka akan lakukan pada akhirnya? Jika mereka menyentuh struktur kita, itu adalah provokasi ketenteraan. Ia akan menjadi isu antara bangsa. Betul. Tidak kira betapa teguhnya Malaysia bertahan, mereka tidak boleh memusnahkan struktur kami secara fizikal. Itu adalah penggunaan kekerasan yang jelas. Akhirnya mereka akan terpaksa berunding. Saya mengangguk. Malaysia bertindak begini hanya untuk meningkatkan kuasa tawar-menawar.
Mereka memberi tekanan untuk mendapatkan syarat yang menguntungkan. Tepat, Jenderal Cheng bersetuju. Kita hanya perlu bertahan dengan bermaruah. Jika Malaysia yang memohon rundingan dahulu, kita tetapkan syarat. Pada saat itu, breaking news baru muncul di skrin. Terkini, Perdana Menteri dijangka umum kenyataan kecemasan. Kenyataan lagi? Saya mengerutkan dahi. Skrin beralih. PM Malaysia berdiri di hadapan mikrofon. Kepada rakyat Malaysia dan semua penonton di seluruh dunia, suara PM tegas. Hari ini, saya ingin nyatakan dengan jelas. Negara kami tidak akan berunding. Bilik situasi terkejut. Apa? Tidak berunding? PM meneruskan. Struktur haram itu mesti dipindahkan. Ia bukan subjek rundingan. Ia dibina secara haram di laut kami. Kamera menyorot wajah PM. Kami tidak akan tunduk kepada tekanan. Sekatan ekonomi, biarlah. Kami bersedia. Tetapi kami tidak akan menyerahkan laut kami. Jantung saya berdegup kencang. Malaysia menolak rundingan. Mereka berkata mereka akan menerima pembalasan ekonomi. Ini bukan senario yang saya ramalkan. Mustahil, gumam Jenderal Cheng. Adakah Malaysia mahu perang ekonomi dengan kita? Itu tindakan bunuh diri. Namun, kata-kata PM seterusnya lebih mengejutkan. Selain itu, mulai hari ini, kerajaan kami secara rasmi merujuk situasi di Laut Cina Selatan kepada Majlis Keselamatan PBB. Dan kerajaan kami telah membuka sepenuhnya lokasi ini kepada media dari 47 negara, seluruh dunia memerhatikan situasi ini. Kebenaran tidak boleh disembunyikan. Kenyataan tamat. Bilik situasi diselubungi kesunyian. Saya rasa kekuatan di kaki saya hilang. Saya terduduk di kerusi. Malaysia akan bertindak sejauh ini? Saya terpaksa mengakui. Saya telah memandang rendah kepada Malaysia. Negara yang selama 7 tahun hanya membantah itu, saya tidak sangka ia akan berubah sebegitu rupa. Pada masa itu, Fan datang di sebelah saya. Laksamana, data terkini pendapat umum Malaysia. Beliau menunjukkan tablet, sokongan kerajaan, 91%. Baifan Joshi, ya, meningkat dari 89% semalam. Rakyat Malaysia menyokong kerajaan secara mutlak. Saya merenung angka itu, 91%. Ini bermakna hampir seluruh rakyat Malaysia bersepakat. Ia adalah petunjuk kesediaan untuk menanggung pembalasan ekonomi. Ini bukan hanya keputusan kerajaan. Ini adalah keputusan seluruh rakyat Malaysia. Pada saat itu, saya mula berasa takut. Kami boleh menang dari segi ketenteraan. Kami boleh menindas secara ekonomi. Tetapi bagaimana kami boleh menghancurkan kehendak seluruh rakyat sebuah negara? Siaran langsung, jam ke-6. Situasi menjadi semakin rumit. Kamera media antarabangsa memaparkan Laut Cina Selatan. Armada Malaysia tidak berganjak, terus bersiap sedia. Polis maritim kami tidak boleh berundur. Situasi tegang ini disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Laksamana, ada masalah, Fan menghampiri dengan tergesa-gesa. Masalah apa? Maklumat mengenai Kadi Laksamana Tun Abdul Jamil. Kita tersalah anggap, apa yang silap? Fan menunjukkan tablet. Laporan analisis keupayaan kapal. Kadi Laksamana Tun Abdul Jamil adalah frigat TLDM terbaru. Ia baru sahaja beroperasi. Itu saya tahu. Tetapi ini bukan sekadar kapal frigat. Kapal ini dilengkapi dengan peluru berpandu pemintas terbaru. Teknologi AS terbaru. Kini hanya dimiliki oleh AS dan Malaysia. Saya mengecilkan mata. Apa kaitan itu dengan struktur di Laut Cina Selatan? Tiada kaitan langsung. Tetapi Fan merendahkan suaranya. Kapal ini berada di sini bermakna Malaysia telah menggunakan aset tercanggih mereka. Kapal mereka yang paling mahal, paling penting, dihantar ke sini. Angka terlintas di pikiran saya. Kos pembinaan KD Laksamana Tun Abdul Jamil adalah RM3 bilion. Malaysia menghantar kapal berharga mereka ke sini. Bukan itu sahaja, sambung Fan. TLDM Malaysia telah mengeluarkan arahan siap siaga kecemasan. Seluruh armada dalam keadaan siap sedia. Seluruh armada, ya. Ini adalah kali ketiga dalam sejarah TLDM Malaysia di mana keadaan kecemasan menyeluruh diisytiharkan. Kali pertama semasa konfrontasi, kali kedua semasa pencerobohan Lahad Datu, dan kali ketiga
Sekarang, saya berasa seram, sejuk. Malaysia sedang membuat persiapan tahap perang. Mengapa sampai ke tahap ini? Hanya kerana beberapa struktur. Mungkin, kata Fan dengan berhati-hati, bagi Malaysia, ini bukan isu struktur. Ini isu maruah. Setelah 7 tahun ditindas, mereka fikir jika mereka tidak melawan kali ini, mereka akan terus ditindas. Saya terdiam. Pada masa itu, skrin di sebelah memaparkan imej baharu. Laman web portal Malaysia masa nyata. Bahagian komen dipenuhi warna merah. Teruskan hingga akhir. Jika kita berundur sekarang, kita akan diabaikan selamanya. Kami menyokong TLDM kami. Kami tidak lupa kehinaan masa lalu. Kata kunci carian masa nyata, 1 hingga 10, semuanya berkaitan dengan Laut Cina Selatan. Sentimen umum sangat kuat, kata Fan. Rakyat Malaysia menyokong kerajaan. Jangan berundur. Saya merenung skrin. Saya sedar, kami tidak berdepan dengan kerajaan Malaysia. Kami berdepan dengan seluruh rakyat Malaysia. Bagaimana kami boleh menghancurkan kehendak 30 juta rakyat? Pada masa itu, Jeneral Cheng menghampiri. Laksamana Zhao Hui, arahan dari Kementerian Luar, gunakan kad pembalasan ekonomi. Sekatan Pelancong Malaysia, sekatan konten mereka, mengetatkan pemeriksaan import produk kosmetik Malaysia, dan lain-lain. Adakah itu akan berkesan? Sudah tentu. Ia berkesan semasa isu peluru berpandu, bukan? Syarikat Malaysia terpaksa keluar sambil menangis. Kali ini pun sama. Pada saat itu, breaking news baru muncul di skrin. Terkini, Organisasi Perniagaan Malaysia keluarkan kenyataan bersama. Skrin beralih. Pengerusi Organisasi Perniagaan Malaysia berdiri di hadapan mikrofon. Kami, komuniti perniagaan, menyokong sepenuhnya respons kerajaan terhadap isu Laut Cina Selatan. Bilik situasi terkejut. Apa? Komuniti perniagaan menyokong kerajaan. Pengerusi itu meneruskan. Mungkin akan ada pembalasan ekonomi, tetapi kami akan menanggungnya. Syarikat Malaysia telah mengurangkan kebergantungan kepada China selama 7 tahun ini. Kami bersedia. Wajah Jeneral Cheng pucat. Mustahil. Ahli perniagaan tidak mungkin berkata begitu di hadapan Wang. Tetapi angka muncul di skrin. Perubahan kebergantungan ekspor Malaysia ke China. 2016. Isu peluru. Berpandu. 25,1%. 2025 kini 19,7%. Berat ekspor ke Vietnam, India, Timur Tengah 2016 12%. 2025 24%. Saya merenung angka itu. Malaysia telah bersiap sedia selama 7 tahun. Mereka secara senyap-senyap melaksanakan decoupling untuk mengelakkan pembalasan ekonomi kami. Saya tidak tahu, bisik Fan. Saya tidak tahu Malaysia telah bersedia sejauh ini. Tiba-tiba, pintu bilik situasi dibuka dengan kuat. Seorang pegawai Kementerian Pertahanan bergegas masuk. Laporan kecemasan. Semua orang memandang. Kenyataan Jabatan Negara AS telah dikeluarkan. Kenyataan itu dipaparkan di skrin. AS menyokong perlindungan hak maritim sah Malaysia. Kandungan yang dijangka, tetapi ayat seterusnya mengejutkan. Armada ke-7 AS bersedia untuk menyokong sekutu jika perlu. Bilik situasi membeku. Armada ke-7, kekuatan teras Armada Pasifik AS. Mereka akan menyokong Malaysia. Adakah AS akan campur tangan secara langsung? Ini bukan isu struktur. Saya berfikir sambil merenung skrin. Ini adalah permainan yang lebih besar. Dan dalam permainan ini, kami semakin terperangkap. Siaran langsung. Jam ke-18. Situasi bergerak ke arah yang sama sekali berbeza dari yang dijangkakan. Saya mengumpulkan reaksi negara di sudut bilik situasi. Sokongan Malaysia, AS. Bersedia sokongan Armada ke-7. AU. Menghargai usaha pematuhan undang-undang antarabangsa Malaysia. Australia. Kerjasama Keselamatan Maritim. Kanada. Sokongan kepada pendirian Malaysia. Filipina, PM berkata, Malaysia telah memberikan kami keberanian. Tiada negara yang menyokong kami. Mungkin Rusia dan Korea Utara sahaja. Tetapi sokongan mereka dalam situasi ini akan memburukkan keadaan. Tiba-tiba, berita paling tidak dijangka muncul. Laksamana.
Fan berlari menghampiri. Sidang media kecemasan Presiden Filipina muncul di skrin. Air mata kelihatan di matanya. Malaysia telah menunjukkan kepada kami bahwa negara kecil boleh berdepan dengan negara gergasi. Kami, Filipina, mengalami perkara yang sama di Laut Cina Selatan. Tetapi kami tidak dapat bertindak. Malaysia telah memberi kami keberanian. Jantung saya berdegup. Filipina, negara yang berkonflik dengan kami di Laut Cina Selatan. Kami membina pulau buatan di wilayah mereka, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi Malaysia sedang menunjukkan kepada mereka, melawan, jangan berundur, dan Anda boleh menang. Saya mula berasa takut buat kali pertama. Ini bukan isu Laut Cina Selatan sahaja. Jika kami berundur di sini, perkara yang sama akan berlaku di Laut Cina Selatan. Filipina, Vietnam, Indonesia akan melawan seperti Malaysia. Seluruh strategi pengembangan kami mungkin akan runtuh. Ini kesan domino, kata Van perlahan. Jika kita kalah di sini, Laut Cina Selatan berisiko. Saya mengangguk. Itulah sebabnya kami semakin tidak boleh berundur. Tetapi jika kami tidak berundur, seluruh dunia akan melihat kami sebagai musuh. Kami akan terasing. Apa yang perlu kami lakukan? Berita dari Taiwan muncul. Respons Malaysia adalah harapan bagi negara-negara demokrasi di Asia Timur. Vietnam menghormati sikap tegas kerajaan Malaysia. India, Malaysia mempertahankan maruah Asia. Saya merenung skrin. 32 tahun kerjaya tentera, pelbagai operasi, tetapi situasi ini adalah yang pertama. Kami tidak berdepan dengan satu negara, kami berdepan dengan seluruh dunia. Dan kami sedang kalah. Siaran langsung, jam ke-24. Bilik situasi Kementerian Pertahanan di Beijing senyap. Terlalu senyap. Semua orang keletihan. Kebanyakan mereka telah berjaga semalaman. Saya juga tidak tidur lena selama 48 jam. Mata saya pedih. Skrin masih memaparkan imej masa nyata Laut Cina Selatan. Armada Malaysia tidak berganjak, terus bertahan 24 jam. Mereka tidak berundur walau seinci. Hebatnya, gumam Van di sebelah saya. Tidakkah mereka keletihan? Mereka pasti keletihan, saya menjawab. Tetapi mereka akan bertahan secara bergilir-gilir. Kapal sokongan mereka juga tiba. Pada masa itu, pemandangan baharu muncul di skrin. Kapal bekalan TLDM Malaysia menghampiri Kadi Laksamana Tun Abdul Jamil. Menghantar bekalan, menukar kru yang diperlukan, dan kembali semula. Ia sistematik. Malaysia bersedia untuk pertempuran jangka panjang. Lihat itu, Van menunjuk skrin dengan jarinya. Kotak yang diturunkan dari kapal bekalan. Di salah satu kotak terdapat tulisan, untuk pahlawan Laut Cina Selatan. Rakyat menyokong Anda. Itu bekalan awam, kata Van. Rakyat Malaysia menghantar mie segera, makanan ringan, dan surat sokongan. Ia dihantar terus ke kapal TLDM. Saya merenung pemandangan itu. Kotak mie segera, surat sokongan, benda kecil, tetapi maknanya besar. Bermakna 30 juta rakyat berdiri di belakang mereka. Mereka tidak berseorangan. Pada masa itu, ingatan 30 tahun lalu kembali. Semasa saya seorang pegawai muda, saya mengambil bahagian dalam program pertukaran di Malaysia selama setahun. Saya berkawan dengan seorang pegawai TLDM bernama Syafiq bin Kamaruddin. Pada suatu hari, saya dijemput ke rumahnya untuk makan malam. Ayahnya ada, seorang veteran yang pernah berdepan dengan konfrontasi. Ayah Syafiq bertanya kepada saya, "Kamu dari Cina? Negara kamu berkali ganda lebih besar dari kami, kan?" "Ya." "Penduduk kira-kira 10 kali ganda." Ayah Syafiq mengangguk sambil berkata, "Kami negara kecil, kami sentiasa terpaksa bertahan di antara negara-negara besar." Dan dia menambah, "Tetapi ingat, ada satu cara untuk negara kecil bertahan." "Apa dia?" "Jangan pernah melutut." Mata Ayah Syafiq tajam. "Sekali kau melutut, selamanya kau akan melutut." Jadi, kami tidak akan melutut. Kami tidak akan melutut walau mati sekalipun. Kata-kata 30 tahun lalu itu kini menjadi kenyataan di hadapan mata saya. Malaysia tidak melutut. "Laksamana," suara Van menyentak saya. "Wajah Anda nampak pelik. Adakah Anda baik-baik saja?" "Ya,"
Saya baik-baik saja. Saya menggelengkan kepala. Pada masa itu, pintu bilik situasi dibuka. Ketua Kementerian Pertahanan masuk. Wajahnya gelap, mesyuarat kecemasan. Semua ke bilik mesyuarat. Kami berpindah ke bilik mesyuarat. Pemimpin tentera dan diplomat duduk di meja besar. Suasana berat. Ketua Kementerian Pertahanan memulakan. Mari kita susun situasi. Skrin memaparkan situasi semasa. Kami kini mempunyai 3 pilihan. Pilihan 1, bertindak keras. Menghantar kapal tentera laut tambahan untuk berdepan secara langsung dengan armada Malaysia. Risiko, kemungkinan konflik yang tidak disengajakan. Mencetuskan campur tangan AS. Pilihan 2, status quo. Meneruskan kebuntuan semasa, menunggu Malaysia berundur dahulu. Risiko, pendapat antara bangsa yang semakin buruk. Pertempuran jangka panjang tidak menguntungkan. Pilihan 3, pengunduran strategik. Memindahkan sebahagian atau semua struktur dan mencari penyelesaian diplomatik. Risiko, hilang maruah. Kesan domino di Laut Cina Selatan. Bilik mesyuarat senyap. General Cheng yang pertama bersuara. Pilihan 1, kita mesti bertindak keras. Jika kita ditolak sekarang, kita akan tamat. Pengarah Wang Meilin menggelengkan kepala. Pilihan 1 terlalu berbahaya. Jika AS campur tangan, kita tidak dapat mengawalnya. Kalau begitu pilihan 2, bertahanlah. Adakah situasi bertambah baik selepas bertahan 24 jam? Pendapat antara bangsa semakin buruk. Perdebatan bermula. Saya mendengar dengan senyap. Angka-angka berlegar di pikiran saya. 7 struktur, 15 pelantar, 7 tahun pelaburan, RM 15 billion, dan pandangan 47 negara. Armada ke-7 AS, TLDM Malaysia, sokongan Filipina, Taiwan, Vietnam, India, sokongan 91% rakyat Malaysia. Pengiraan telah tamat. Zhao Hui, apa pendapat kamu? Ketua memandang saya. Saya perlahan-lahan berdiri. Pendapat saya adalah pilihan 3. Bilik mesyuarat terkejut. Apa? General Cheng menjerit. Berundur? Adakah kamu menyuruh kita tunduk kepada Malaysia? Tidak, kata saya dengan tenang. Pengunduran strategik. Semua mata memandang saya. Kita tidak berdepan dengan Malaysia sekarang. Saya menunjuk skrin. AS, EU, Australia, Filipina, Taiwan, Vietnam, India. Seluruh dunia menyokong Malaysia. Kita sedang berperang melawan dunia. Bilik mesyuarat senyap. Jika kita memilih pilihan 1, AS akan campur tangan. Jika berlaku konflik tidak sengaja, ia akan menjadi perang. Bolehkah kita menang dalam perang itu? Tiada jawaban. Jika kita memilih pilihan 2, Malaysia tidak akan berundur. 91% rakyat mereka menyokong. Mereka boleh bertahan berbulan-bulan. Sementara itu, kita akan menjadi musuh seluruh dunia. Saya menarik nafas dan meneruskan. Pilihan 3, pengunduran strategik. Kita akan hilang maruah. Tetapi kita boleh menamatkan kerugian pada RM 15 bilion. Ia lebih baik daripada perang. Lebih baik daripada pengasingan antara bangsa. General Cheng membantah. Bagaimana dengan Laut Cina Selatan? Jika kita berundur di sini, Filipina dan Vietnam akan menyerang kita. Betul, saya mengangguk. Tetapi lebih baik berundur dan menyusun semula daripada bertempur dan kalah sekarang. Kita perlu beli masa. Bilik mesyuarat senyap. Ketua merenung saya. Laksamana Zhao Hui, kamu telah menjadi tentera selama 32 tahun. Adakah kamu benar-benar mengesyorkan pengunduran? Saya memejamkan mata, kemudian membukanya. Kata-kata ayah Syafiq 30 tahun lalu terngiang-ngiang. Negara kecil hidup dengan satu cara, tidak pernah melutut. Malaysia telah menunaikan kata-kata itu, dan kami terpaksa membuat pilihan di hadapan mereka. Ya, saya menjawab. Saya serius. Kami perlu berundur. Kesunyian memenuhi bilik mesyuarat. Dan malam itu, keputusan dibuat di Beijing. Pilihan 3. Pengunduran strategik. Di hadapan 47 negara yang memerhatikan, struktur kami mulai dipindahkan. Pagi selepas arahan penarikan dikeluarkan. Cuaca di Laut Cina Selatan cerah. Langit biru, laut tenang. Di atasnya berdiri struktur kami. Struktur gergasi 1, struktur gergasi 2,
kemudahan pengurusan, 4 struktur sokongan, 15 pelantar tinjauan laut, semua yang dibina selama 7 tahun bernilai Rm15 bilion. Di sekelilingnya, helikopter media dari 47 negara berlegar. Media utama luar negara, CCTV, Reuters, AFP, semua kamera dunia dihalakkan ke Laut Cina Selatan. Saya memerhatikan pemandangan itu dari bilik situasi di Beijing. 5 skrin memaparkan saluran yang berbeza, semuanya menunjukkan pemandangan yang sama. Kapal tunda kami menghampiri struktur. Operasi pengunduran bermula, kata seorang penyampai berita asing. Cina sedang memusnahkan sendiri struktur lautan yang dibina selama 7 tahun. Ini adalah detik bersejarah. Detik bersejarah. Kata-kata itu menusuk dada saya. Di skrin, kapal tunda pertama menghampiri pelantar. Pekerja menaikkan pelantar. 1, 2, 3. Pelantar disusun di atas kapal. Kapal Cina kini sedang mengumpulkan pelantar lautan. Jelas seorang lagi penyampai. Pelantar ini dipasang oleh Cina untuk menuntut hak wilayah di perairan ini. Malaysia membantah sebagai pemasangan haram. Wajah orang di bilik situasi tetap tegang. Tiada siapa yang berkata-kata. Skrin beralih. 2 kapal tunda besar menghampiri struktur gergasi. 1. Struktur gergasi setinggi 71 meter, menyamai bangunan 20 tingkat. Mereka coba menyeret keluar kemudahan besar pertama yang dibina pada 2018. Adakah mereka akan memotongnya? Tanya Van. Tidak, saya menggelengkan kepala. Seret keseluruhannya. Tiada masa untuk memotong. Kapal tunda menyambungkan kabel ke struktur gergasi 1. Bunyi enjin semakin kuat, perlahan-lahan, sangat perlahan. Struktur gergasi 1 mula bergerak. Ia bergerak, kata penyampai berita dengan suara teruja. Struktur lautan besar Cina telah mula ditarik balik. Pada saat itu, seseorang di bilik situasi menghela nafas. Saya menggenggam penumbuk saya dengan erat. Kuku saya menusuk tapak tangan. Di skrin, struktur gergasi 1 ditarik ke barat. Kembali ke pihak Cina. Selepas 7 tahun, pemandangan ini disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. 47 negara. Dianggarkan 800 juta penonton memerhatikan detik ini, kata seorang penyampai berbahasa Arab. 800 juta orang. 800 juta orang melihat pengunduran kami. Pada sudut skrin, armada Malaysia kelihatan. Kedi Laksamana Tun Abdul Jamil, Kedi Laksamana Mat Saleh. Mereka masih di situ. Tidak bergerak. Seolah-olah berkata, kami menang. Kami tidak berundur. Skrin media antara bangsa beralih. Di atas dek kapal Malaysia, anggota TLDM berbaris. Berdiri dalam posisi hormat. Mereka memerhatikan struktur Cina yang ditarik balik. Tentara Laut Diraja Malaysia memberi hormat, kata penyampai. Mereka telah mempertahankan tempat ini selama 48 jam. Mereka tidak berundur walau seinci. Saya melihat wajah anggota tentara itu. Mereka muda, kelihatan seperti berusia 20-an. Tetapi pandangan mata mereka tegas. Tiada rasa takut. Merekalah yang mengalahkan kami. Saya mengakui dalam hati. Bukan jumlah kapal, bukan KDNK, bukan perbelanjaan ketenteraan. Pandangan mata itulah yang mengalahkan kami. Masa berlalu. Struktur gergasi 1 hilang di sebalik ufuk. Struktur gergasi 2 ditarik keluar. Kemudahan pengurusan. Struktur sokongan. Satu persatu, kesan 7 tahun itu dipadamkan. Apabila struktur terakhir hilang di sebalik ufuk, seorang penyampai berkata, detik bersejarah. Cina telah berundur sepenuhnya dari Laut Cina Selatan. Bilik situasi diselubungi kesunyian. Pada masa itu, pemandangan baharu muncul di skrin. Seluruh Malaysia, dataran merdeka di Kuala Lumpur, pesisir pantai di Sabah, bandar di Pulau Pinang, orang ramai keluar ke jalan raya. Melambai bendera jalur gemilang. Mereka bersorak. Rakyat Malaysia turun ke jalan raya, kata penyampai. Perayaan spontan berlaku di seluruh negara. Video wawancara dipaparkan. Seorang nenek berkata sambil menangis, saya tidak sangka akan melihat hari seperti ini sepanjang hidup saya. Kami menang menentang Cina. Negara kecil menang, menentang negara besar. Seorang pemuda berkata, saya bangga.
Saya bangga dengan TLDM kita. Saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Seorang kanak-kanak melambaikan jalur gemilang. Hidup Malaysia. Saya merenung pemandangan itu. 30 juta rakyat bersatu. Kekuatan itulah yang mengalahkan kami. Pada masa itu, Fan datang di sebelah saya. Laksamana, pengiraan kerugian telah dikeluarkan. Berapa? 7 struktur, 15 pelantar. Termasuk kos pembinaan, operasi, dan penarikan. RM 15,1 bilion. RM 15, 1 bilion. Pelaburan 7 tahun lenyap dalam 48 jam. Dan, tambah Fan, kerugian kredibiliti antara bangsa tidak dapat dikira. Strategi Laut Cina, selatan kita juga akan terjejas. Saya mengangguk. Uang bukan masalahnya. Kerugian sebenar terletak pada perkara lain. Seluruh dunia melihat Malaysia berani melawan. Filipina melihat, Vietnam melihat, Taiwan melihat, India melihat. Malaysia telah menunjukkan, negara kecil pun boleh menang. Itulah kerugian sebenar. Skrin memaparkan pemandangan terakhir. Laut Cina Selatan. Laut di mana struktur telah hilang. Di bawah langit biru, ombak tenang beralun. Dan di atas laut itu, armada Malaysia belayar dengan bangga. Seorang penyampai berkata, Malaysia telah mendapatkan semula Laut Cina Selatan mereka. Saya memadamkan skrin dan bersandar di kerusi. Memejamkan mata, 32 tahun kerjaya tentera, pelbagai kemenangan. Tetapi hari ini, saya kalah, dan kekalahan ini akan mengubah hidup saya. 6 bulan kemudian, seminggu selepas penarikan selesai, Shanghai. Saya melihat keluar tingkap dari pejabat saya. Pemandangan pelabuhan, kapal-kapal berulang alik. Pemandangan yang damai, tetapi hati saya tidak damai. Saya tidak tidur lena selama seminggu. Pemandangan itu sentiasa terlintas di pikiran saya. Siaran langsung 47 negara. Struktur kami ditarik keluar. Hormat anggota tentera Malaysia. Sorakan rakyat Malaysia. Saya silap. Saya terpaksa mengakui, apa yang saya yakini selama 32 tahun adalah salah. Jumlah kapal yang banyak membawa kemenangan. Salah. KDNK yang besar membawa kemenangan. Salah. Bergantung secara ekonomi membawa kemenangan. Salah. Malaysia mempunyai kapal yang lebih sedikit dari kami. KDNK yang lebih kecil. Mereka bergantung secara ekonomi kepada kami, tetapi mereka menang. Mengapa? Kehendak. Satu perkataan itu terlintas di pikiran saya. Malaysia mempunyai kehendak. Kehendak untuk tidak berundur sama sekali. Kehendak untuk tidak melutut walau mati sekalipun. Dan kehendak itu ada pada 30 juta rakyat. Bukan hanya kerajaan, tetapi ahli perniagaan, media, rakyat, orang tua, muda, kanak-kanak, semua. Adakah kami memilikinya? Saya bertanya kepada diri sendiri. 1,4 bilion orang, populasi terbesar di dunia. Tetapi, adakah 1,4 bilion orang itu pernah bersatu dengan satu kehendak? Tidak. Saya tersenyum sinis. Kami hanya percaya pada angka. Jumlah kapal, KDNK, populasi, perbelanjaan ketenteraan. Kami percaya angka yang besar membawa kemenangan. Tetapi Malaysia telah menunjukkan ada sesuatu yang lebih penting daripada angka. Tiba-tiba, pintu pejabat diketuk. Laksamana, ada tetamu. Tetamu? Ya. Mereka kata dari Malaysia. Jantung saya berdegup kencang. Malaysia, pintu dibuka. Melihat orang yang masuk, saya berdiri dari kerusi. Kapten TLDM Syafiq bin Kamarudin, kawan saya 30 tahun lalu, pegawai TLDM yang saya temui dalam program pertukaran. Dia berdiri di situ. Rambutnya sudah beruban. Kedutan semakin banyak, tetapi pandangan matanya tidak berubah. Lama tak jumpa, Zhao Huiming, kata Syafiq sambil tersenyum. Syafiq, saya berdiri terpinga-pinga. Kenapa kamu di sini? Saya datang untuk berjumpa dengan kamu. Syafiq mendekat dan menggenggam tangan saya. Saya lihat di TV, mereka kata kamu yang mengesyorkan penarikan itu. Maklumat sulit, tapi saya tahu itu mesti kamu. Saya terdiam. Duduklah, Syafiq menunjuk sofa. Ada perkara yang saya nak bincang. Kami duduk berhadapan di sofa. Syafiq mengeluarkan sesuatu dari poketnya, gambar lama, gambar 30 tahun lalu. Saya dan Syafiq berdiri bersebelahan, dua pegawai tentara laut muda. Ingat?
Ingat, saya datang ke rumah kamu masa itu. Ya, ayah saya masak makan malam untuk kita. Kamu ingat apa yang ayah saya cakap? Saya mengangguk. Negara kecil hidup dengan satu cara. Tidak pernah melutut. Ya, Syafiq mengangguk. Ayah saya berkata sebelum meninggal dunia, Syafiq, saya berjuang dalam perang. Generasi kamu mesti berjuang dengan cara yang berbeza. Tetapi satu perkara tidak berubah. Jangan melutut. Itu cara kita untuk bertahan. Saya mendengar dengan senyap. Apa yang kami lakukan di Laut Cina Selatan kali ini adalah itu, kata Syafiq. Kami tidak melutut. Kami takut. Sejujurnya, sangat takut. Apa yang akan berlaku jika Cina membalas? Jika ekonomi runtuh, semua orang risau. Tetapi kami tidak berundur. Ya, kamu tidak berundur. Syafiq melihat keluar tingkap. Kamu tahu kenapa? Karena jika kami berundur, ia akan tamat. Sekali kami melutut, kami terpaksa melutut seumur hidup. Saya mengangguk. Zhao Hui, Syafiq memandang saya lurus. Saya datang untuk mengucapkan terima kasih kepada kamu. Untuk apa? Karena kamu mengesyorkan penarikan. Tanpa kamu, mungkin akan berlaku perang. Ramai orang akan mati. Saya terdiam. Kamu pasti memerlukan keberanian. Tidak mudah bagi kamu, yang telah menjadi tentara selama 32 tahun, untuk mengesyorkan pengunduran. Tetapi kamu membuat keputusan yang betul. Jadi, saya datang untuk mengucapkan terima kasih. Mata saya menjadi panas. Seorang pegawai musuh mengucapkan terima kasih kepada saya. Syafiq, saya perlahan-lahan membuka mulut. Ada perkara yang saya nak cakap juga. Apa? Maafkan saya. Untuk apa? Saya memandang rendah kepada Malaysia. Syafiq mendengar dengan tenang. Selama 32 tahun, saya pikir Malaysia adalah negara kecil, lebih lemah dari kita. Saya yakin kamu akan mengalah jika kita menekan. Saya menundukkan kepala. Saya silap. Saya benar-benar silap. Zhao Hui, kali ini saya sadar. Kekuatan sebenar bukan angka, bukan jumlah kapal, bukan KDNK, bukan populasi. Saya memandang Syafiq lurus. Ia adalah kehendak untuk tidak berundur sama sekali. Dan Malaysia memilikinya. Syafiq perlahan-lahan mengangguk. Seperti yang ayah saya katakan. Ya, ayah kamu betul. Kami duduk dalam diam seketika. Pertemuan semula selepas 30 tahun. Dua pegawai dari negara yang bermusuhan. Tetapi pada saat itu, kami hanyalah kawan. Syafiq berdiri. Saya kena pergi sekarang. Penerbangan ke Kuala Lumpur esok. Sudah? Ya, sibuk. Syafiq menghulurkan tangan. Saya menggenggam tangannya. Zhao Huiming, jumpa lagi. Dalam situasi yang damai, pasti. Syafiq membuka pintu dan berhenti. Dia berpaling. Oh, satu lagi perkara. Apa dia? Sampaikan kepada rakyat negara kamu bahwa ada orang seperti kamu di kalangan rakyat Cina, orang yang boleh membuat keputusan yang betul. Saya mengangguk. Dan kami juga akan ingat bahwa seluruh Cina bukan musuh, bahwa orang dengan orang boleh saling memahami. Syafiq tersenyum dan keluar. Pintu ditutup. Saya berdiri di hadapan tingkap melihat Syafiq pergi. Keretanya bergerak jauh dan hilang dari pandangan. Saya melihat keluar tingkap untuk masa yang lama. Kekuatan sebenar bukan angka, kehendak. Kehendak untuk tidak berundur sama sekali. Hari itu, saya mempelajari pelajaran yang paling penting dalam 32 tahun kerjaya tentara saya, dari negara kecil, Malaysia. 6 bulan kemudian, dunia telah berubah. 48 jam Malaysia, bukan sekadar peristiwa. Domino telah bermula. Filipina, 2 bulan selepas insiden Laut Cina Selatan, kerajaan Filipina meningkatkan kehadiran kapal di perairan yang dipertikaikan. Presiden mengumumkan, Malaysia telah menunjukkan kepada kami, negara kecil pun boleh menang jika tidak berundur. Kami juga tidak akan berundur. Vietnam, 3 bulan selepas insiden itu, tentara laut Vietnam meningkatkan rondaan di sekitar Kepulauan Paracel. Menteri Pertahanan berkata, respons Malaysia adalah pengajaran untuk semua negara di Asia. Taiwan, 4 bulan selepas insiden itu,
Tentara Laut Taiwan mengumumkan rancangan pembinaan 6 kapal peronda baharu. Presiden berkata, "Kami akan mempertahankan laut kami." Seperti Malaysia, India. 5 bulan selepas insiden itu, Tentara Laut India menjalankan latihan bersama di Lautan Hindi. Rakan kongsi, Malaysia, Australia, AS. Media memanggil ini Kesan Malaysia. 48 jam Malaysia telah mengubah seluruh Asia Tenggara. Negara-negara kecil mendapat keberanian. Keberanian untuk berdepan dengan negara besar, dan Malaysia mendapat status baharu. Maruah Asia. Negara yang kecil, tetapi kuat. Negara yang tidak pernah melutut. Seluruh dunia memanggil Malaysia sebegitu. Kuala Lumpur. 6 bulan selepas insiden Laut Cina Selatan, saya melawat Malaysia untuk program pertukaran akademik secara rasmi untuk menghadiri seminar keselamatan maritim. Tetapi sebab sebenar adalah untuk bertemu Syafiq. Kami bertemu di sebuah kafe di Kuala Lumpur, di tepi tingkap menghadap sungai. "Selamat datang," kata Syafiq sambil menghulurkan kopi. "Lama tak jumpa. Walaupun baru 2 bulan. 2 bulan sudah lama," kami ketawa. "Bagaimana? Kuala Lumpur banyak berubah, bukan? Berbanding 30 tahun lalu." "Ya. Dulu kawasan ini padang. Sekarang penuh bangunan pencakar langit. Kapal pelancong lalu di sungai, jalan raya sibuk." "Kamu telah membangunkan negara kamu," kata saya. "Ya, kami yang membinanya," kata Syafiq. "Generasi ayah saya bermula dari kehancuran 50 tahun lalu. Semuanya musnah dalam perang. Mereka bina semula dengan tangan kosong. Hebat, bukan? Bukan hebat. Kami tiada pilihan lain. Untuk bertahan, kami terpaksa melakukannya," kata Syafiq sambil menghirup kopi. "Ayah saya selalu cakap, 'Syafiq, negara kecil ada 2 pilihan. Melutut atau berlari lebih pantas.' Kami memilih untuk berlari lebih pantas." Saya mengangguk. Begitu juga dengan isu Laut Cina Selatan kali ini. Kami menang bukan kerana kami kuat. Kami menang kerana kami tidak berputus asa. Syafiq memandang keluar tingkap. Zhao Huiming, saiz negara tidak ditentukan oleh keluasan tanah. "Jadi, ditentukan oleh apa?" Syafiq memandang saya lurus. "Ditentukan oleh kehendak rakyat. Kehendak untuk tidak berputus asa sama sekali. Itulah saiz sebenar sebuah negara." Saya menyimpan kata-kata itu di hati saya. Kehendak rakyat, itulah saiz negara. Terima kasih, Syafiq, kerana mengajar saya apa yang saya tidak tahu selama 32 tahun sebagai seorang tentera. Syafiq ketawa. "Apa? Bukankah kita kawan?" "Kawan. Kawan yang bertemu 30 tahun lalu. Pegawai musuh. Tetapi kini hanya kawan." Kami keluar dari kafe dan berjalan di tepi sungai. Angin nyaman, sungai berkelip-kelip. Orang ramai lalu lalang sambil ketawa. Pemandangan yang damai. "Zhao Huiming," kata Syafiq, "adakah suatu hari nanti negara kita dan negara kamu boleh menjadi kawan sejati?" Saya berfikir. Saya tidak tahu. Ia tidak akan mudah. Saya tahu, tetapi saya memandang Syafiq. Ia tidak mustahil, kan? Seperti kamu dan saya berkawan, ia mungkin di peringkat individu. Syafiq mengangguk. "Ya, itu sudah cukup. Kita mulakan dari situ." Kami terus berjalan di tepi sungai, bersebelahan. 2 pegawai musuh, sebagai kawan. Inilah kisah 48 jam yang disaksikan oleh Laksamana Jenderal Tentera Laut Cina, Zhao Huiming, di Laut Cina Selatan. Malaysia membuktikan kepada seluruh dunia bahawa negara kecil pun, jika bersatu hati, boleh membuat gergasi berundur. Jika anda berasa bangga dengan kisah ini, sila kongsi secara meluas. Maruah kecil, kita akan membina Malaysia yang lebih besar. Sila langgan dan tekan butang suka. Terima kasih. Ini adalah perkara yang paling berharga